فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala pada nikmat-nikmat yang masih kita miliki, kita nikmati. Antaranya yang besar adalah nikmat batin, nikmat kita mengenal Allah, nikmat kita berpegang kepada Islam. Pada masa yang sama, nikmat-nikmat zahir sama ada dalam bentuk kesihatan fizikal tubuh badan. Nikmat zahir kita dalam bentuk anak-anak, isteri, pasangan hidup. Nikmat zahir kita dalam bentuk kedudukan, maruah kita yang masih terjaga, masih belum hilang maruah harga diri kita pada pandangan manusia dan masyarakat. Itu sebahagian daripada nikmat yang perlu kita syukuri. Maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah ialah dengan kita mentaati perintah Allah. Itu tanda kita syukur pada Allah. Dan taat ini datang dalam dua bentuk. Taat itu berlaku pada dua keadaan. Yang pertama, iaitulah kita melaksanakan perintah Allah. Dan yang keduanya, kita meninggalkan larangan Allah. Maka apa yang kita lakukan itu adalah sebahagian daripada tanda syukur kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Marilah kita meletakkan niat yang benar pada himpunan ini. Lillahi ta'ala sahaja aku belajar kerana mulai Allah. Sahaja aku berada di tempat ini, beribadah di tempat ini kerana mulai Allah. Dan kita masukkan niat-niat ketaatan yang lain sebagaimana yang selalu kita sebut-sebutkan, supaya kita dapat mengangkat lagi kualiti amal ibadah yang kita sedang lakukan ini. Antaranya kita niatkan untuk sama-sama merapatkan silaturahim sama kita, untuk kita mencari redha, rahmat, keampunan Allah. Niatkan untuk mendengar ayat-ayat Quran yang merupakan mukjizat. Niatkan untuk mendengar. Waalaikumsalam. Silakan Haji. Niatkan juga untuk mendengar hadis-hadis Nabi SAW untuk kita amalkan. Niatkan juga untuk kita mendengar nasihat pengajaran alim ulama, khususnya menerusi kitab yang kita bacakan ini. Itulah kitab Tanbihul Ghafilin Al-Imam Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi rahmatullahi alaih wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat besar dunia dan akhirat dengan kitab yang baik ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dikasihi sekalian, pada pagi hari ini kita sambung pada pengajian kitab kita. Kawan-kawan yang ada kitab pada muka surat 70. Pada muka surat 70 masih kita berada pada bab dahsyat dan ngerinya hari kiamat. Dahsyat dan ngerinya hari kiamat, ahwalul kiamat wa abzawaha. Dahsyat dan ngerinya hari kiamat. Dan ilmu ini adalah sebahagian daripada tuntutan agama pada kita nak menyelesaikan keimanan kita kepada Allah dan hari kiamat. Sebab kita semua tahu di antara rukun iman yang wajib ada pada diri kita ialah keimanan kepada hari kiamat. Jadi bagaimanakah hari kiamat itu? Jadi nak jawab bagaimanakah hari kiamat, itulah keperluan kepada kita mendalami proses-proses, peringkat-peringkat yang ada pada hari kiamat. Dan kita berada pada hujung dah ni, hujung perbincangan mengenai proses hari kiamat ataupun mengenai kehidupan di padang mahsyar. Kita sambung pada muka surat 70, bahagian bawah tu ya, perenggan kedua dari bawah. Kawan-kawan yang ada kitab kuning ni, surat 70. Abu Bakar Al-Wasiti berkata,
keuntungan yang besar itu dalam 3 perkara. Pertamanya hidup, keduanya mati, dan ketiganya kiamat. Kiamat. Adapun keuntungan dalam kehidupan, iaitulah apabila digunakan dalam taat kepada Allah. Dan keuntungan ketika mati, apabila dia mati dalam tu kena baiki sikit kawan-kawan yang ada kitab, baiki sikit. Apabila dia mati dalam kalimah syahadah, bukan kiamat syahadah, kalimah syahadah, la ilaha illallah. Dan keuntungan hari kiamat, apabila bangkit dari kubur, disambut dengan berita bahawa syurga tersedia untuknya. Okey, ini kita lihat. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Wasiti, seorang ulama salaf lah. Beliau ni dikenali sebagai ulama Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Sunni pada abad ke-4 Hijrah. Pada abad ke-4 Hijrah. Beliau mati tahun berapa ya? Tengok sekejap. Beliau meninggal tahun 320 Hijriah ataupun 932 Masihi. Jadi kita boleh bayangkan kita sekarang ni 2022. Beliau mati tahun 932 ataupun sekarang 1443. Beliau mati tahun 320. Kira-kira 1100 tahun yang lepas, 11 abad yang lalu. Maknanya beliau ni ulama yang berada pada golongan ulama salaf. Dan beliau selalu bawa perkataan-perkataan yang banyak memberi kesan kepada agama, khususnya pada pembersihan hati. Itu dia bakat dan juga kealiman Imam Abu Bakar Al-Wasiti. Maka dalam satu perkataan, Imam Abu Bakar Al-Wasiti mengingatkan kita berkenaan dengan keuntungan yang sebenar. Dalam kehidupan kita ni ada 3 keuntungan yang kita kena tilik lah. Dan kita boleh usahakan, cikgu ya, kita boleh usahakan. Keuntungan yang pertama adalah keuntungan ketika kita hidup ni. Yang kedua ketika kita mati. Dan yang ketiganya ketika berlaku kiamat. Ingat sekali lagi kita sebut, bila kita sebut tentang kiamat, apa yang kita faham itu adalah peristiwa kebangkitan. Peristiwa kita keluar masing-masing untuk menerima pembalasan masing-masing daripada kubur masing-masing. Adapun kita orang Melayu bila sebut kiamat, kita gambarkan hari bumi dilipatkan, langit digulung, gunung terbelah mencair. Sebenarnya lebih tepat kiamat itu adalah hari kebangkitan. Tetapi peristiwa kebangkitan itu bermula dengan peristiwa kehancuran sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Jadi 3 perkara kita tengok dulu. Disebut tadi keuntungan kehidupan ialah apabila hidup dalam taat kepada Allah. Itu yang pertama. Taat kepada Allah. Kenapa kita dikatakan keuntungan? Tuan-tuan, bila kita bincang bab untung ni, kalau kita tanya, kita ada 10 orang, kita tanyalah, Dek, si A, pada kamu apa yang untung? Bila kamu rasa kamu beruntung? Maka orang ni dia akan jawab mengikut kepentingan masing-masing. Boleh faham ni? Mengikut kepentingan masing-masing. Seorang peniaga, kita boleh bayangkan untung bagi seorang peniaga ni apa? Bila dapat keuntungan melebihi modal. Kemudian keuntungan pula kadang-kadang dia ada garis keuntungan dia tu. Dia nak untung dia berapa banyak? Lebih pada 30%. Kalau dia untung 29%, dia tak isytihar sebagai untung. Syarikat besar GLC yang ada di negara kita, dan kadang-kadang dia kata tak untung. Bila kita tengok dah lebih daripada modal lah, dah ada lebihan dah. Rupa-rupanya tak untung tu pada istilah dia tak sampai kepada sasaran dia. Tengah tuan-tuan, suara tak berapa nak licin. Tapi boleh ke JUC ni? Boleh dengar ke? Tak berapa nak licin. Macam Ramli Sarip pun ada. On off the mom dari sebulan lebih. Jadi
Keuntungan ni saya sebut balik, dia bergantung kepada kepentingan kita masing-masing. Seorang anak untung pada dia kalau dia dapat duit, boleh beli aiskrim. Seorang pelajar untung pada dia kalau dia dapat cemerlang dalam pelajaran. Seorang pekerja untung pada dia kalau dia dapat naik pangkat, gaji dia bertambah. Jadi itulah keadaan keuntungan masing-masing. Tetapi agama ajar kita ada satu bentuk untung yang melebihi segala benda yang kita bincangkan. Hak kita bincang tadi untung jangka pendek, untung dunia. Maka untung jangka pendek ni tak habis, tak selesai. Sifatnya jangka pendek, sifatnya sementara, sifatnya tidak kekal. Hari ini dia untung, besok barangkali belum tentu untung. Itu untung jangka pendek. Maka agama ajar kepada kita sifat untung jangka panjang. Untung jangka panjang ni apa? Untung mengikut penilaian agama. Boleh faham tak? Faham agama ni apa dia agama? Agama ni adalah peraturan syariat undang-undang Allah Ta'ala yang Allah datangkan kepada kita, dan Allah tetapkan itulah peraturan set undang-undang untuk kita lalui, supaya akhirnya bila kita nak kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan yang baik. Terima kasih Ustaz. Kita kembali dalam keadaan yang selamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah datang daripada Allah dan kembali pada Allah secara selamat. Jadi itu jangka panjang, keuntungan jangka panjang. Sama juga tuan-tuan, kita punya anak-anak. Antara perkara yang perlu kita buat ketika kita nak membesarkan anak-anak ni, iaitulah kita kena tunjukkan jalan laluan anak-anak. Anak-anak kita yang masih belum dapat jati diri, orang kata belum matang, dalam keadaan havoc, huru-hara lagi, nak ke kanan ke nak ke kiri ke, nak ambil merah ke nak ambil hijau ke nak ambil putih ke nak ambil hitam ke, tak nampak lagi jalan tuan-tuan. Maka mak ayah kena tunjuk jalan pada anak-anak. Antara benda yang perlu sangat ialah kita kena ajar anak-anak tujuan hidup. Maka ketika kita mengajar tujuan hidup ni, ada tujuan hidup yang sifatnya jangka pendek, ada tujuan hidup yang sifatnya jangka panjang. Jangka pendek kita ajar anak-anak, mak jadi cikgu ya, mak jadi polis ya, jadi guru je. Bagi biasanya askar lah, askar doktor lah biasa. Jangka pendek kita ajar anak-anak supaya anak-anak ni dia nampak, oh itu dia punya target matlamat dia. Itu jangka pendek tuan-tuan. Jangka panjang apa tuan-tuan? Kena ajar pada anak-anak, mat kita kena jadi hamba Allah yang baik. Mat kena cari redha Allah. Mat kena dapat rahmat kasih sayang Allah. Itu jangka panjang tuan-tuan. Maka yang jangka pendek dia akan berubah-ubah. Tapi jangka panjang dia kekal menjadi matlamat yang bersifat abadi dan tulen. Boleh faham tuan-tuan? Samalah dalam perbincangan mengenai keuntungan. Keuntungan yang paling besar ketika hidup ialah apabila kita dapat jadi hamba Allah yang benar, taat pada Allah. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita akan dapat satu anugerah yang cukup hebat. Apa anugerah itu tuan-tuan? Ketenangan. Kita akan dapat keyakinan. Hari demi hari kita semakin dekat dengan mati. Hari demi hari. Bagi orang yang taat pada Allah, makin dekat dengan mati, makin dia rasa tak sabar, rasa dia tenang, rasa dia selamat. Sebab apa? Sebab dia tahu dia nak berjumpa dengan Allah. Bukankah Allah itulah yang dia percaya selama ini, yang dia sanggup untuk buat apa sahaja sehingga mengorbankan diri dia kerana Allah. Maka Allah itulah yang dia nak jumpa sikit masa lagi. Maka makin dekat dengan garis penamat, makin dekat dengan mati, makin tenang, makin selamat, makin tak sabar. Itulah dia keuntungan ketika hidup. Boleh faham tuan-tuan? Songsangannya ialah hidup secara jahat, secara melanggar perintah Allah. Itu songsangan dia.
Maka apa yang jadi kepada orang yang hidup secara seorang ni tuan-tuan? Makin lama dekat, makin lama hidup, makin dekat nak mati, makin serabut dia tuan-tuan. Makin huru-hara dia punya perangai. Makin kelam kabut dia punya matlamat hidup. Tak nampak tuan-tuan. Itu sifat songsangan kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, keuntungan ketika mati. Apa yang berlaku tuan-tuan? Keuntungan ketika mati, iaitulah orang yang mati dalam keadaan menanggung kalimah syahadah. Baiki, bukan kiamat syahadah, kalimah syahadah, la ilaha illallah. Sedangkan kalimah syahadah inilah yang menjadi kunci kepada syurga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Tak silap saya, hadis Abu Daud. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang menyebut la ilaha illallah, berkata la ilaha illallah, berpegang la ilaha illallah, hidup di atas la ilaha illallah, mati di atas la ilaha illallah, masuk syurga dia. Masuk syurga dia. Kita belajar hadis sahih riwayat Imam Muslim. Iman ini ada 60 hingga 70 cawangan. Ada 60 hingga 70 cawangan. Banyak cawangan iman. Ini cawangan iman, ini cawangan iman, ini cawangan iman. Ini adalah gambaran iman, ini adalah pecahan iman, ini adalah cabang iman. Maka cabang iman yang paling tinggi ialah la ilaha illallah. A'la la ilaha illallah. Iaitulah cabang iman yang paling tinggi. Segala gerak kerja kita mendokong la ilaha illallah itu adalah cawangan iman yang paling tinggi. Paling urusan iman yang paling tinggi. Ni kenapa kita datang ni? Pasal la ilaha illallah. Kenapa kita taat tu? Kerana la ilaha illallah. Kenapa kita tak berani buat ni? Kerana la ilaha illallah. Maka dia menjadi cabang iman yang paling tinggi. Boleh faham tu? Tentang kekuatan la ilaha illallah. Maka untungnya kita bila mati dalam keadaan la ilaha illallah, duduk bersama dengan kita. Okey? Songsangan la ilaha illallah ialah syirik. Alangkah celaka dan ruginya kalau orang tu mati dalam keadaan bawa syirik dalam hidup. Allahu Akbar. Kita banyak kali sebut tuan-tuan. Pelanggaran hukum terhadap Allah, penderhakaan terhadap agama, waktu hidup ni barangkali orang tu seronok. Sebab tu berani langgar. Barangkali, kita sebut barangkali tu sebab faham kita seronok dia tak lama tuan-tuan. Kesudahannya dia akan terperangkap, dia akan jadi hilang punca tuan-tuan. Tapi barangkali pada peringkat awal dia seronok, sebab itulah dia langgar tuan-tuan. Orang ajak kepada la ilaha illallah, dia langgar syiriknya, kufurnya, sihirnya, dia punya unsur-unsur yang menyesatkan duduk dalam diri dia. Okey, barangkali dia seronok. Tapi apa yang berlaku ketika dia ambang kematian tuan-tuan? Maka dia ambang kematianlah segala pelanggaran hukum yang dia buat akan datang. Dia akan nampak kesan daripada penderhakaan pada Allah akan muncul satu-satu ketika berada di ambang kematian. Sedangkan kematian itu adalah akhirat. Itu adalah permulaan akhirat. Dan sedangkan kita semua maklum, bila duduk dalam akhirat, perkara yang selama ini tersembunyi pada pandangan kasar kita, dia mula nampak jelas, terang sangat-sangat. Maka permulaannya ialah peristiwa mati. Boleh faham tuan-tuan? Lepas tu dalam Quran disebut walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalaulah kamu boleh tengok saat ketika orang-orang zalim ni berada dalam keadaan menghadapi kematian. Wal malaikatu basutu aydiyahum. Ketika itu malaikat sedang mendepakan tangan, tak sabar nak ambil roh, nyawa orang-orang hak zalim ni tuan-tuan. Tak sabar tuan-tuan kalau kamu boleh tengok keadaan ketika itu. Jadi kita sebut pelanggaran terhadap agama dan Allah Ta'ala, dia akan muncul bala, bahana, kesan, beban, masalah besar, musibah yang teramat dahsyat apabila masuk ke alam akhirat. Dan permulaan akhirat adalah mati. Boleh faham tuan-tuan ni? Itu yang
macam-macam cerita orang mengalami proses kematian, tuan-tuan. Macam-macam gambaran hak kita baca, hak kita tengok macam-macam, tuan-tuan. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi beruntung bagi orang yang mati dengan la ilaha illallah. Dan keuntungan hari kiamat, ni yang paling real, tuan-tuan, paling besar. Apabila bangkit daripada kubur, disambut dengan berita bahawa syurga tersedia untuknya. Tuan-tuan, kita orang mukmin, mudah-mudahan Allah terima ibadah dan iman kita. Orang-orang mukmin ini sudah pun melihat berita gembira ketika apa, tuan-tuan? Ketika melihat malakul maut, ketika berada di ambang kematian. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut macam mana, tuan-tuan? Nabi sebut, al-mu'min idza hadarahul maut busyira bi ridwanillahi wa karamatihi falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amama fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ah. Orang mukmin apabila saat didatangi kematian, maka digembirakan dengan ganjaran redha Allah Ta'ala, dan kemuliaan Allah Ta'ala limpahkan kepada orang mukmin. Maka ketika itu tak ada satu pun perkara yang terlebih dicintai, disayangi oleh orang mukmin melainkan apa yang ada di hadapan mata dia. Maka ketika itu dia seronok sangat bertemu Allah, dan Allah lagi seronok bertemu dengan dia. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa dia? Iaitulah keberuntungan orang mukmin ketika bertemu dengan Allah. Permulaannya ialah peristiwa mati, penat lelah dia, pengorbanan segala, jerit, perih dan juga keringat dia sepanjang kehidupan dia 40, 50, 60 tahun, mengekang nafsu syahwat, menanggung beban syariat agama, sabar di atas segala ujian Allah. Maka dia punya hadiahnya ketika dia berada di ambang kematian, busyira bi ridwanillah wa karamati. Dia digembirakan dengan redha Allah. Redha ni apa maksud redha Allah, tuan-tuan? Setuju Allah dengan kita, itu redha. Kita dengan anak-anak, kalau kita redha pada anak-anak, apa jadi, tuan-tuan? Seronok anak-anak, tidak ada hukuman pada anak-anak. Padahal barangkali kita sebagai anak dengan ayah mak kita, tuan-tuan, ada benda yang kita buat salah dengan ayah mak kita. Ada arahan dia hak kita tak penuhkan. Ada larangan dia hak kita langgar, tuan-tuan, sama ada sedar atau tidak, sengaja ataupun tak sengaja. Ada benda-benda tu. Tapi bila kita dapat redha mak ayah, tak apalah mak, ayah maafkan. Tak apalah mak boleh makan, mak boleh ambil ni. Ayah tak marah pada mak. Apa jadi pada kita? Maka kita seronoklah walaupun ada kesalahan kita tak habis. Maka itulah dia redha, ridwanullah. Ridwanullah ini, sifat redha Allah, tidak ada batas dan juga had sempadan, tuan-tuan. Rahmat, dia duduk dalam rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Maka itulah saat kita melihat keredaan dan karamah, kemuliaan, keagungan. Macam mana orang-orang mukmin melihat kemuliaan yang disediakan pada tempat duduknya dalam syurga Allah Ta'ala. Itu yang tak sabar muka pun, tuan-tuan yang Allah kan. Kita baca hadis, tak silap saya hadis Abu Daud juga, tuan-tuan. 3 tanda orang mukmin. Orang mukmin ketika menghadapi kematian, kalaulah peluh pada dahi dia, keluar air mata dia mengalir, bergenang air mata dia ni, bergenang, zarifat uyun, bergenang air mata. Kemudian hidung dia kembang kempis ketika nazak tu, maka itu sebagai tanda rahmat Allah Ta'ala turun, dan dia tengok, dia dapat benda tu, tuan-tuan. Dibahaskan oleh ahli ulama ketika itu, peluh dia, air mata dia melihat benda yang datang itu dalam keadaan yang cukup luar biasa, indahnya, hebatnya, banyaknya, sedangkan dia melihat dirinya masih tidak
tidak bersih, ada dosa dan maksiat yang masih melekat pada diri dia, tetapi dia melihat kemurahan dan keredaan Allah datang secara berbondong-bondong, malu dia tuan-tuan, maka muncul benda-benda alam macam tu. Itu sebagai tanda tuan-tuan, rahmat Allah turun. Saya alhamdulillah hari Jumaat 3 minggu yang lepas tuan-tuan, mak saya meninggal. So yang hari Ahad tu tak ada kelas tuan-tuan, minta izin daripada tuan tanah Ustaz Arun. Hari Jumaat tu pagi tu dapat berita daripada kakak, malam tu dah nampak macam tanda-tanda dah berlaku. Najis dah, warna hitam, beri makan, beri minum pun dah tak boleh nak masuk, dah keluar balik dah. Mak saya umur 80 tuan-tuan, sakit macam-macam lah, kompilasi orang lama ni, cuma dia on off gitu. Cuma akhir-akhir ni nampak macam gitulah keadaannya. Dia beri minum, dia beri makan pun dah keluar balik dah. Jadi pagi Jumaat tu buat keputusan untuk baliklah tuan-tuan, baliklah pagi tu. Tapi kadang juga sikit dia lagi nak sampai rumah. Adik saya maklumkan, mak dah meninggal. Waktu tu lebih kurang dalam 10 hingga 15 km dia tuan-tuan nak sampai rumah. Sampai exit terakhir LPT, Lebuh Raya Pantai Timur yang kedua tu. Nak keluar dekat Jeram dah bang. Sikit je lagi bang. Tapi itulah dia. Bila dengar mak meninggal, adik telefon, mak dah tak ada. Saya tengah pegang serai tu. Alhamdulillah, saya jerit kuat-kuat. Mas pula terkejut tuan-tuan. Pasal apa alhamdulillah? Sebab masa tu dalam kepala saya, waktu duk pegang serai, duk tekan minyak dah 178, tak pernah saya bawa 178. Hari tu penderah juga. Dalam kepala saya duk menung hari tu hari Jumaat. Kemudian 3-2 jam lagi tuan-tuan, nak habis hari Jumaat. Pukul 5 dah masa tu. Dah lepas asar dah. Kemudian saya bayangkan, aku nak mak aku ni mati Jumaat. Aku nak mati Jumaat. Hari Jumaat tinggal 2 jam lagi ni. Kalau lepas Jumaat ni nak tunggu Jumaat akan datang 7 hari lagi pusingan hari. Alamak, dia nak tanggung sakit dia, derita dia tu. Allah, kesiannya. Kita dah fikir gitulah. Sikit je lagi ni. Tengah-tengah duduk sikit-sikit lagi, Zat datang, panggilan, dia tahu meninggal. Saya pun lagi alhamdulillah dapatlah anugerah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah pengorbanan ibadah dia selama ini. Mak saya ni terkenal sebagai orang hok saya sebut sikit wala fakhar, tanpa ada sebarang seriak lah. Ini cerita mak saya, bukan cerita saya tuan-tuan, cerita mak saya. Terkenal sebagai orang yang kuat belajar. Ni belajar kuliah macam ni tuan. Pukul 8.30 pagi, sahabat-sahabat di Kuala Terengganu dia tahulah. Pusat pengajian di Kuala Terengganu, di Rusila, Tok Guru Haji Adi, di Merbah Patah, Tok Guru Haji Mat, kemudian di Kubal Lembek, Tok Guru Harun Tayyib. Ketika itulah, sekarang dah banyak dah. Seorang-seorang masjid dah buat. Tapi tahun 70-an, 80-an tempat-tempat tertentu saja yang buat. Jadi siap pagi tu pukul 7 dah siap dah kami ni. Saya ingat lagi budak-budak. Ayah saya meninggal umur saya baru 6 tahun. Tapi saya ingat tangan dipimpin pergi ke pusat pengajian. Jalan daripada rumah menampak pergi ke jalan besar. Boleh tahan juga dekat 2 km juga. Sampai di jalan besar tunggu bas datang. Berjaga jam tuan-tuan. Kemudian naik bas sampai dekat sekolah pusat cabang 3 tu. Apa nama kawasan tu? Selalu lupa. Pusat cabang 3 tu lah. Turun bas, melintah jalan pergi ke seberang sana, tunggu pula bas kedua. Naik bas kedua untuk pergi ke Merbah Patah. Balik sekarang tu cerita lain. Sampai pukul berapa? Wallah alam. Jadi orang kenal tuan-tuan. Orang tahu itulah kami satu keluarga. Dan bila ayah meninggal tahun 79, mak saya gigit. Duk bawa kami ni. Itulah belajar mengaji tuan-tuan. Dan saya ni kalau nak tidur tiap-tiap malam, sebelum tidur wajib baca sifat 20 tu. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah tu wajib tu. Nama Nabi 25 orang, malaikat kita itu wajib. Sampai saya mengamuk. Tuan-tuan, budak-budak, mak ni hamba je kena. Tu adik tu apa dah suruh dia.
Dia selamat boleh tidur. Hamba ni tak boleh tidur lagi. Marah kita. Akhirnya dalam ramai-ramai adik-beradik, saya seorang yang boleh buka kitab depan ni. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya buat, kalau ada pahala dan ganjaran, mengalirlah pada mak ayah saya tuan-tuan. Dapat hari Jumaat. Keluarga saya ni 4 orang meninggal, 4-4 dapat anugerah hari Jumaat belaga tuan-tuan. Ayah hari Jumaat, mak saya, abang saya dan adik kecil saya, adik bongsu, 4-4 hari Jumaat. Ketika jenazah dikapankan pun, mudah-mudahan tuan-tuan air mata dia mengalir tuan-tuan, sampai haji mak ajah yang urusan tu, kenapa menangis ni, dia sapunya dengan kain, lepas tu keluar lagi tuan-tuan. Masya Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan antara benda yang saya nak sharing dengan tuan-tuan, mak saya ni suka belajar dalam bilik dia. Walaupun dia belajar sekolah biasa-biasa je, tapi dalam bilik kitab penuh tuan-tuan. Jadi benda baik ni insya-Allah kita cuba cuba untuk ikut. Dan dia tak suka kalau kami anak-anak ni cakap pasal orang. Kita cakap pasal orang, kata apa nak cakap pasal orang. Itulah tuan-tuan sharing sikit. Wala fakhar, tanpa ada sebarang perasaan lebih tuan-tuan untuk mudah-mudahan ada dia punya manfaat. Jadi itu untunglah bagi orang yang penat lelah jaga diri ketika hidup. 60 tahun, 70 tahun ni lama tak Banji? Kita nak sabar 60-70 tahun. Kalau kita tanya diri kita, lama tak tuan-tuan? Kalau kita tengok depan, kita rasa macam lama cikgu ya. Tapi kalau kita tengok belakang, sekejap. Betul tak tuan-tuan? Cuba kita tengok zaman yang sudah habis. Saya ni nak masuk 50. Saya dah perhati zaman 40-an, zaman 30-an, zaman 20-an. Ya Allah, sampai saya tak tahu apa benda aku buat masa tahun 40-an. Apa benda aku buat masa 30-an. 20-an tu nampak dah sikit kita belajar, duk huru-hara sikit kat situ. Pergi pada 30-an, pergi pada 40, sekejapnya dah masuk 50. Tak cerita apa, sebenarnya sekejap je masa tu. Jadi kalau kita pandang ke belakang, kita rasa laju. Pandang ke depan, di permainan perasaan dan gangguan iblis syaitan, kita rasa macam payah, macam lambat. Kita sebut ni apa? Kita nak sebut keperluan kita pada sabar. Sabar ni pada benda depan, bukan benda belakang. Benda belakang tu reda, terima je lah. Hak depan ni kena sabar. Sebab nak dapat keuntungan ni, dia punya kuncinya duduk pada sabar dan syukur. Syukur kalau kita ada dapat nikmat. Sabar kalau kita ni kena musibah ujian. Sabar. Maka sabar ni tak lama tuan-tuan, sekejap je. Lagi real kalau kita ingat pada apa? Ada Ramadan kita. Ramadan. Kalau ada pagi tu pukul 7-8 pagi, duk teringat pukul 7 petang baru kita berbuka. Oh Allah, lamanya. Kan? Macam saat-saat beredar tu macam jam mati pula kita kata. Jam mati ke mau? Tak berubah-ubah. Itu kalau kita pandang. Cuba kita diam tuan-tuan. Kita tutup mata. Selalu mak ayah kita kalau tengok kita lagu tu, mak ayah suruh buat apa tuan-tuan? So tidur lah tak? Tidur kan? Bila tidur tuan-tuan, tahu-tahu dah nak buka puasa. Orang bila buka puasa sekarang, kita tilik balik ke belakang. Sekejapnya. Buka puasa 1 Syawal. Pandang 30 hari Ramadan. Ya Allah, sekejap semua. Kita tak sabar, kita tak nak. Orang kata esok raya, tak nak raya. Nak. Lusa. Macam baru ni kan, rakyat Malaysia kan, tak puas hati raya awal. Raya mengejut dia kata. Allahu Akbar. Boleh faham tuan-tuan pada urusan sabar. Jadi sebenarnya sabar. Kehidupan ni sekejap je tuan-tuan. Sekejap. Sikit je lagi kita nak sampai kepada janji Allah Ta'ala. Dan yang ketiganya, apabila bangkit daripada kubur disambut dengan berita bahawa syurga tersedia. Allah. Cuba baca surah Yasin. Surah Yasin. Tengoklah tuan-tuan, kisah manusia yang melihat janji Allah di depan mata. Siapa dia? Sahib Yasin, Habib bin Najjar. Kisah Habib bin Najjar. Habib si tukang kayu. Apa
Apa yang dia cerita pada kita? Ibn Abbas kata, inilah satu-satunya pendakwah yang dakwah ketika hidup dan mati. Ketika dia hidup, dia ajak orang kampung, ya qaum ittabi'ul mursalin. Hei, kawan-kawan orang kampung, ittabi'ul mursalin. Jom kita ikut nabi-nabi, rasul-rasul yang dihantar oleh Allah. Sadiq, Masduq, Syal'un, 3 orang. Itu ketika dia hidup. Bila dia mati, Allah bawa cerita dia dalam syurga. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wahai kalaulah orang kampungku boleh tahu, boleh lihat, boleh rasa apa yang sedang aku dapat daripada karamah kelebihan yang Allah Ta'ala bawa pada aku. Allahu Akbar. Dengar kisah dalam syurga tu. Ibn Abbas kata inilah pendakwah dunia dan akhirat, ketika hidup dan ketika mati. Syurga ni, kalau kita bincang tuan-tuan, ada tak orang masuk syurga sekarang tuan-tuan? Dah ada ke orang masuk syurga sekarang? Dekat? Ada tak Kak? Hilang mengantuk Zee kan? Ada tak? Jawabnya tak ada. Belum ada lagi. Silakan Majid. Syurga neraka ni dia ikut dia punya peringkat laluan masa. Dia mesti berlaku hari kiamat dulu lah. Hari kita kata hari kehancuran alam tadi tuan-tuan. Itu dia punya laluan peringkat dia. Kemudian peristiwa mahsyar, kemudian mizan, hisab, kemudian mizan, kemudian kausar, siratal mustaqim, dan barulah syurga dan neraka. Tak ada orang masuk syurga sekarang tuan-tuan. Sebab peristiwa itu belum berlaku. Boleh faham tuan-tuan? Tapi cuba lihat tuan-tuan, rahmat Allah, kasihan belas Allah. Allah nak suruh kita jangan terlepas benda yang amat penting, iaitulah nikmat hadiah yang Allah Ta'ala sediakan. Hadiah itu tak mudah. Itu dari syurga Allah Ta'ala. Jangan terlepas. Maka Allah datangkan kisah penghuni syurga hak diawalkan. Kisah dia diawalkan. Dia tu tak masuk lagi, tapi diawalkan. Sama dengan peristiwa Bilal bin Rabah, yang Nabi SAW dengar derap sepatunya berjalan Bilal dalam syurga pada peristiwa Mi'raj. Ni Nabi tuan-tuan, sampai ke sahabat dia berjalan pun dia tahu siapa. Ini nak cerita Nabi. Dia dengan sahabat-sahabat. Kita lebih-lebih kurang je tuan-tuan. Mak ayah kita berdahi pun kita tak perasan. Tak perasan kita. Pada ayah dah nak jadi kredibel hak dah masa tu dah. Tak perasan. Ini Nabi, kawan dia berjalan pun dia tahu. Ini Bilal, ini Salman, ini Abu Dhar, ini Ibn Umar. Maka Nabi dengar jalan Bilal bin Rabah dalam syurga. Sedangkan Bilal kat mana tuan-tuan? No, di Mekah. Bukan dalam syurga, di Mekah. Apa yang kita nak kena faham? Iaitulah rahmat Allah Ta'ala. Allah nak suruh kita jangan terlepas hadiah yang amat dahsyat, iaitulah syurga, dengan beramal dan jaga benda-benda yang patut kita buat dan kita jaga. Sedangkan peristiwa syurga neraka ni belum berlaku lagi. Nanti selesai dulu baru syurga ataupun neraka. Tapi itulah dia rahmat, kasih sayang Allah. Boleh tuan-tuan macam kita lah, kita nak bagi hadiah kat anak-anak kita. Hadiah tu boleh bagi lagi, tapi kita dah cerita dah sifat hadiah. Kita dah tayang dah dari zaman visual kan, zaman visual. Kita pun dah tunjuk dah lah. Tengok, buka Lazada, buka Shopee. Tu dia hadiah yang ayah nak beri ni. Menyebabkan anak ni meleleh Hollywood tuan. Pasal duk dengar cerita tak kuat, dengar cerita tak kuat. Dia nak kena visualize kan, nak kena tengok depan mata, telinga, baru dia percaya kemaruk, orang kata percaya kuat. Itu kaedah Allah nak jaga kita. Boleh faham tuan-tuan berkenaan dengan peristiwa itu. Okey. Yahya bin Mu'az Ar-Razi, seorang ulama sunni tuan-tuan, yang meninggal pada tahun, saya ada catat dekat sini. Penting masa meninggal ni, sebab dalam ilmu
Akademik, bila kita tahu mati dia tu, kita boleh bayang zaman dia. Kita boleh bayang zaman dia. Yahya Ar-Razi meninggal tahun 257 Hijriah. 257 Hijriah. Kita sekarang ni 1443. Maknanya 1200 tahun lepas. Zaman Salafus Salih. Ini menarik sangat tuan-tuan apa yang dikhutbahkan oleh Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Okey, kita dengar khutbah dia. Ketika dibacakan di majlisnya ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Pada hari kiamat itu kami akan menghantar orang yang bertakwa menghadap kepada Ar-Rahman, iaitu Allah, dalam keadaan berkenderaan. Sedang orang-orang yang derhaka kami giring ke neraka, kami heret ke neraka Jahannam, berjalan kaki dan dalam keadaan haus. Okey, bila dengar ayat tu tuan-tuan, ni khutbah dia memang cantik sungguh tuan-tuan, memang insaf sungguh, dalam sungguh. Lalu beliau berkata, tenang-tenanglah wahai manusia, kamu kelak akan dihadapkan kepada Allah beramai-ramai dan menghadap kepada Allah satu persatu. Bawa kepada Allah ramai-ramai, tapi berhadap seorang-seorang dengan Allah. Bukan ramai-ramai, seorang-seorang. Nama kegiliran dipanggil tuan-tuan, seorang-seorang. Kalau kita ni minta maaf lah, ni bukan kita lah. Kalau penjenayah ni dibawa ke balai polis ramai-ramai, tapi di soal siasat seorang-seorang. Soal siasat seorang-seorang. Tuan-tuan dan akan disoal semua amalmu secara terperinci, kalimah demi kalimah, satu-satu tuan-tuan. Faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah. Barang siapa yang buat baik sebesar zarah, yarah, dia akan nampak. Gitulah sebaliknya kalau benda tak baik. Sedang para wali dihantar menghadap pada Allah berkenderaan. Maksud wali di sini ialah kekasih Allah. Siapa dia kekasih Allah tuan-tuan? Orang yang taat kepada Allah, orang yang patuh kepada Allah. Itu adalah kekasih Allah. Itu adalah awliyaillah, aqaribullah, aqaribullah, iaitulah qarib Allah. Boleh faham tuan-tuan ni? Bukan wali ni orang hok berjalan atas angin tuan-tuan. Hok terbang pucuk pisang ke pucuk kelapa. Itu bukan wali, itu sihir tuan-tuan. Kita kalau zaman budak-budak bila sebut wali tu kita bayang tuan-tuan ni. Dan orang-orang yang derhaka ditolak ke neraka Jahannam beramai-ramai. Derhaka beramai-ramai dihumban ke dalam neraka Jahannam. Dan semua akan terjadi apabila bumi telah dilenyapkan. Di dalam bahasa Melayu kita, bila-bila ni tak betul ke tak? Bila ni ayat soal. Kalau bila mesti ada soalan di belakang, tanda soal. Letakkan apabila. Dan semua akan terjadi apabila bumi telah dilenyapkan. Dan tiba Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Maksud tiba Tuhan di sini, kita ahli sunnah wal jamaah terjemahkan yang tiba tu bukan Tuhan, tapi keagungan Tuhan. Kalau Tuhan tu yang tiba, Tuhan berjisim pula. Tuan-tuan Tuhan ada tempat, ada arah, bukan begitulah. Jadi yang tiba di sini, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Yang tiba di sini adalah keagungan Allah, kemuliaan Allah Taala beserta dengan para malaikat berbaris-baris. Kita belajar sebelum ni tuan-tuan, bila datang saja hari keluar daripada kubur masing-masing, apa yang berlaku? Permulaannya bila kita dah berkumpul di tempat tu tuan-tuan, maka mulalah Allah buka langit pertama, turun berbondok-bondok para malaikat mengambil saf, mengelilingi kita, melingkungi kita. Nak boleh habis di punya saf, kumpulan malaikat ni, Allah beri menunggu tuan-tuan. Kemudian turun pula malaikat kedua, ambil saf di belakang saf malaikat
langit tamu. Begitulah sebab seterusnya sehingga 7 lapisan, tuan-tuan. Begitu dahsyat keadaan, sesak kita, lemas kita ketika itu. Dan dihidangkan Jahannam sebagai ancamannya. Neraka Jahannam diseru untuk dibawa ke mahsyar. Ketika kita berada di mahsyar, wajib ayauma idzin bi Jahannam, didatangkan pada ketika itu neraka Jahannam. Dalam Quran disebut, maka hadis Nabi SAW ada sahih, Nabi sebut neraka Jahannam tu sifatnya macam mana, tuan-tuan? Mempunyai 70,000 zimam. Zimam ni tali kekang, tuan-tuan. Tali kekang 70,000. Setiap satu tali kekang dibawa oleh 70,000 malaikat. 70,000 malaikat. Ini hadis Bukhari Muslim, tuan-tuan. Maknanya 70,000 tali kekang kali dengan 70,000 malaikat, 4.9 bilion malaikat digunakan Allah. Bilion ke juta, tuan-tuan. Ribu kali ribu, juta. Juta bukan bilion. 4.9 juta malaikat untuk menarik tali kekang saja. Faham malaikat macam mana, tuan-tuan? Hadis kita belajar, ada antara malaikat daripada telinga kanan nak pergi ke telinga kiri, berjalan kita 500 tahun baru sampai ke telinga kiri. Malaikat Jibril alaihissalam pada malam Mi'raj, Nabi melihat rupa malaikat Jibril. Malaikat yatajalla nafsah, dia buka rupa dia. Ketika itu Nabi melihat, subhanallah, maha suci Allah. Ma'a'zamak sya'nuka ya Jibril, dahsyatnya keadaan kamu, rupa kamu wahai Jibril. Dalam hadis disebut ada 600 kepak. Profesor Dr. Harundin kata bukan 600. 600 tu sebelah. Dalam Quran sebut malaikat ni sayapnya berpasang-pasangan. Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fi khalqihi ma yasha'. 2, 3, 4. Jadi kalau 600, 1,200, tuan-tuan. Itu pandangan Profesor Dr. Harundin. Satu kepak bila dia buka, cahaya matahari tak sampai ke bumi, dan kerana terhalang oleh kepak Jibril. Bila Nabi sebut begitu, Jibril kata apa? Demi Allah, kalau aku duduk sebelah Israfil, seluruh tubuh aku ni hanya duduk di bawah satu kepak Israfil saja. Jadi itulah keadaan atau rupa gambaran malaikat-malaikat nak tarik neraka Jahannam ni, tuan-tuan. Bila sampai di depan manusia, itu pandangan real, pandangan benar. Itulah yang bertempik, terpekik belagak. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhan kami, nampak dah, tengok dah, tolonglah hantar kami balik. Pasal kami dah confident dah sekarang, confident dah. Bila tengok neraka didatangkan secara benar ketika itu. Kemudian, saudara-saudaraku, berhati-hati kamu dari kengerian sehari yang perkiraannya sama dengan 50,000 tahun. Apa maksud, tuan-tuan? Hari mahsyar ini, perhimpunan di mahsyar disebut sebagai Yaumul Mahsyar. Apa maksud Yaumul Mahsyar? Satu hari berkumpul di pada mahsyar. Satu hari, tuan-tuan. Dia bukan banyak hari. Bukan siang malam tak. Satu hari. Tapi satu hari itu mengikut ijtihad ulama sama dengan 50,000 tahun. Hanya 50,000 tahun. Itu perkiraan yaumun fil mahsyar, satu hari ketika berada di mahsyar. Hari yang menggentarkan, itu adalah hari yang menggentarkan. Hari duka cita dan menyesal. Itulah hari yang besar. Kita ingat hari besar kita, hari kita nikah. Hari besar kita, hari baby kita lahir. Hari besar kita, hari anak kita masuk universiti. Oh, besar sungguh kita buat kerajaan jamuan. Dah, rupa-rupanya hari besar adalah hari mahsyar.
secara agama, tuan-tuan. Hari bangkitnya semua manusia untuk menghadap kepada Rabbil Alamin. Hari perhitungan dan pertimbangan serta pertanyaan. Hari kegoncangan. Hari yang pasti. Hari yang menakutkan. Hari kebangkitan. Hari di mana setiap manusia akan melihat apa yang telah dilakukannya. Hari di mana semua manusia dalam pelbagai bentuk akan melihat amal perbuatannya. Kita semua tahu sifat perhimpunan di mahsyar macam-macam, tuan-tuan. Hak kepala di bawah, kaki di atas. Hak lidah sampai ke dada. Hak perut mengheret sampai ke bumi. Hak tersembam atas tanah, hak dipijak bertalu-talu oleh orang-orang yang memijak, tuan-tuan. Macam-macam keadaan. Dan sudah tentu ketika itu lautan peluh dan kepanasan matahari di atas kepala. Hari di mana wajah manusia putih berseri-seri, daya lainnya berwajah hitam. Disebut dalam Quran kan, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana muka-muka manusia ada yang putih merepak dan ada yang hitam melegang. Hari di mana seseorang tidak dapat menolong kepada yang lainnya dan tidak berguna segala tipu daya, tuan-tuan. Ada di antara manusia ni bakat dia scammer, tuan-tuan. Bakat dia scam orang. Memang andal betul. Bahasa dia ni macam seolah-olah ada sihir. Inna fi kalamihi la sihran. Pada perkataan dia ni macam sihir, tuan-tuan. Ada jenis orang macam tu. Tapi sihir macam mana pun, tuan-tuan, bila datang pada hari mahsyar, masing-masing habis, tuan-tuan. Lemah belaka. Tidak berguna segala tipu daya. Hari di mana seorang ayah tidak dapat membantu anaknya sedikit pun. Demikian pula anak tidak dapat membantu ayahnya sedikit pun. Padahal ayah siapa lagi yang boleh bantu dia, tuan-tuan? Anak. Hilang ke perasaan kasih sayang anak pada ayah? Tak. Dibawa sampai ke mati, dibawa sampai kiamat, Masya Allah. Begitu juga, siapa yang boleh bantu anak? Ayah, mak, tuan-tuan. Sudah hilang ke kasih sayang mak ayah pada anak-anak? Tidak. Ini hubungan yang kekal, tuan-tuan. Sampai dalam syurga pun ayah cari anak, anak cari ayah. Betul? Tapi kenapa ayah tak bantu anak, anak tak bantu ayah? Asal masing-masing duk kira masing-masing. Nak lepas diri dulu, tuan-tuan. Nak lepas diri dulu. Nafsi-nafsi dulu. Itu masalah. Bukan maknanya bila tak bantu, yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibati wa bani. Itu bukan kerana mereka tak kenal, tak. Tapi kerana dahsyatnya kepala kita duk fikir selamat ke tidak, selamat ke tidak masa itu, tuan-tuan. Ni hari di mana bahayanya bertebaran meluas. Wah, hari itu jangan, tuan-tuan. Kita berdiri di mahsyar. Segala kemungkinan berlaku pada kita. Jumpa dengan A kata, awak, lama dah saya cari awak. Awak ada hutang dari saya. Oi, tuan-tuan. Jumpa dengan B, Haji jangan lupa hutang haji dengan saya. Pusing belakang, jumpa dengan C pula tuntut. Oh, tuan-tuan, bahaya bertebaran di mana-mana tempat. Sayyidina Umar sebut, ingat pada kita. Ingat, mahsyar ni hari di mana setiap orang cuba cari alasan macam mana nak sangkut kita dengan dia. Maksud sangkut di situ, dia nak ambil hutang kita pada dia. Dia nak minta. Ya, kita lah dunia, tuan-tuan. Hutang kita dengan orang, kalau kita tak mampu, kita buat macam mana, tuan-tuan? Kita lari kan? Jangan kita nampak buruk penuh kita kan? Oh, manusia ni, tuan-tuan. Manusia ketika dunia, ketika dia berhutang dengan orang, apa yang dia buat, tuan-tuan? Dia lari. Lari tu sama ada dia ni memang tak mampu ataupun ada masalah lain lah, tuan-tuan. Dia lari. Tapi kalau hutang orang pada dia, macam mana, tuan-tuan? Hutang orang pada dia. Oh, dia cari, tuan-tuan. Dia cari. Boleh faham, tuan-tuan? Sama akhirat. Sayyidina Umar ingatkan. Sampai ke tahap orang hak kamu pernah jumpa perjalanan kita nak pergi ke mana? Nak pergi ke Johor lah katakan. Berhenti R&R. Tiba-tiba kita terjumpa dengan si A.
Di pada masyarakat itu akan ambil kesempatan tu. You jumpa dengan I, you tahu I tak, you tahu I tak semayang ketika tu. Kenapa you tak nasihatkan I? Saja tuan-tuan dia nak sangkut dengan kita supaya dia boleh lepas dia. Itu dahsyatnya. Kejahatan ataupun bahaya yang bertebaran mustator pada ketika itu tuan-tuan. Hari di mana tidak diterima uzur orang-orang yang zalim, dan tetap mereka mendapat laknat serta seksa yang keji pada hari di mana tiap manusia harus mempertahankan diri sendiri. Pada hari di mana tiap ibu akan lalai terhadap bayi yang disusuinya. Bahkan tiap ibu yang mengandung akan menggugurkan kandungannya. Dan orang-orang terlihat bagaikan sedang mabuk, tetapi tidak mabuk kerana minum khamar, hanya kerana ngerinya seksa Allah yang sangat keras. Itu ayat dalam surah Al-Hajj. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Pada ketika itu kamu melihat manusia ni macam mabuk. Macam mana gaya mabuk tuan-tuan? Kalau boleh kita pasang YouTube tuan-tuan, kita boleh tengok dalam YouTube. Allah tuan-tuan, bila kita tengok geli hati kita tuan-tuan. Bangun tuan-tuan, jatuh, bangun jatuh, bangun jatuh. Dia bawa motosikal, diangkat motosikal, berdebok jatuh sebelah ni. Diangkat lagi berdebok jatuh sebelah ni. Debok sampai bila tak habis tuan-tuan. Mabuk, mabuk. Maka pada ketika itu, itulah suasana orang huyung hayal, tumbang ambil, huru-hara. Adakah kerana mabuk minum arak? Tidak. Walakinna azaballahi syadid. Kerana azab yang amat dahsyat. Agak-agak azab setara mana tuan-tuan? Gambaran kita hari ini, azab ataupun bencana besar. Seumpama apa tuan-tuan? Seumpama tsunami besar. Buka YouTube tuan-tuan, tengok gambaran tsunami yang diambil menerusi kamera-kamera amatur tuan-tuan. Cuba tengok macam mana huru-haranya manusia ketika berlaku tsunami yang tidak dijangka. Terutama sekali 26 Disember 2004 dulu berlaku di Aceh. Cuba tengok tuan-tuan. Kita ni ada juga keberuntungan apabila ada peluang dengan sistem sains dan teknologi yang ada ni, ada peluang untuk kita tengok gambaran bencana yang berlaku dalam kehidupan manusia. Antaranya ialah bencana tsunami. Ambillah masa sekejap duduk depan visual tadi. Kemudian kita bayangkan bagaimana gambaran hari kiamat, gambaran mahsyar yang dia punya kedahsyatan dia berlipat kali ganda berbanding dengan huru-haranya peristiwa tsunami itu. Saya waktu di lembah pantai tuan-tuan, ada 3 kali peristiwa besar kebakaran yang sempat saya real alami sendiri tuan-tuan. Kebakaran di Kampung Kerinci 2 kali, kebakaran di Jalan Kubur ada sekali. Allah, kita gambaran huru-hara tu, yang anak cari mak, mak cari anak, yang bapa huru-hara cari kunci kereta, cari kunci motor, mana hak nak heret barang, mana macam-macam tuan-tuan ketika tu. Tak tentu hala. Itu gambaran malapetaka besar yang berlaku dalam kehidupan sementara. Tapi ini gambaran hari kiamat. Jadi beruntung satu jenis kumpulan yang daripada awal lagi dalam kehidupan dia berjaga-jaga pada peristiwa huru-hara ni tuan-tuan. Kita ingat, kita baca sikit lagi tuan-tuan, 2-3 minit. Saya nak bacakan teks Arab. Tadi kita baca terjemahan dia ni tuan-tuan. Terjemahan dia. Terjemahan dia. Saya nak bacakan teks Arab sikit. Kerana dalam teks Arab ada keindahan khutbah Syekh Yahya Mu'az Ar-Razi tuan-tuan. Tengok dia kata apa? Ayyuhan nas, mahlan mahla, ghadan tuhsyaruna ilal mawqifi hashran hashra, wa tuqifuna baina yadayillah fardan farda, wa tus'aluna amma fa'altum harfan harfa, wa yuqadul awliya'u ila ar-rahman wafdan wafda, wa yaridul asuna ila azabillah wirdan wirda, wa yadkhuluna jahannama hizban hizba, wa kullu hadha idza dukkatil ardu dakkan dakka,
wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa yuja'u bi jahannama yauma idzin wailan waila. Somel tuan-tuan ayat Arab ni. Dia punya rima bahasa belakang dia, tapi maksud dia cukup dahsyat tuan-tuan. Dan ayat lain tu sebagaimana kita baca tadi. Rasa sekadar sampai di sini saja untuk hari ini tuan-tuan. Mudah-mudahan boleh memberi pengajaran dan juga kefahaman serta pengisian yang sewajarnya pada saya dan tuan-tuan juga. Dan kita mengambil apa yang kita bincangkan ini sebagai satu lagi kefahaman pada keimanan kita terhadap hari akhirat tuan-tuan. Maka mudah-mudahan dengan sedikit ulang kaji yang kita buat pada pendetilan peristiwa akhirat, semakin menambah sedia kita dan juga menambah sabar kita pada melalui sisa-sisa ataupun baki-baki hari yang masih ada sebelum sampai masa kita dipanggil menghadap Allah Ta'ala. Kita sebut tadi tuan-tuan, sebenarnya apa yang kita perlukan adalah kesabaran dan sebenarnya ringkas sangat ataupun sekejap sangat masa yang perlu kita sabar. Kalaulah kita memandang pada pandangan yang lebih besar, pada pandangan yang lebih jauh, pandangan akhirat, maka apa yang kita sedang lalui terlalu sekejap dan singkat. Sebagaimana yang kita bincang tadi, gambaran Ramadan, gambaran kehidupan kita. Umur kita sekarang 50-60 tahun, kita tilik hak lepas, sekejap je dah habis dah 30-40. Tuan-tuan maka sabarlah sekejap untuk kita sampai kepada keuntungan akhirat. Sekadar ni saja tuan-tuan. Ada majlis selepas ini saya difahamkan kita akhirkan dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.